Dalam mereka bentuk ataupun dalam pembangunan sistem ni ada beberapa pihak yang akan terlibat. Dan kita lihat di sini, pertama ni ialah Information System Steering Committee. Jadi di dalam satu-satu organisasi ada jawatan kuasa ataupun dipanggil sebagai jawatan kuasa pemandu, steering committee, yang ditubuh khas untuk melihat keperluan dan membuat perancangan strategik untuk sistem maklumat di dalam organisasi tersebut. Okey, dan mereka ni di peringkat atasan, biasanya diambil daripada jawatan-jawatan tinggi. Jadi mereka akan merancang dan melihat fungsi sistem maklumat, kemudian facilitate coordination with integration of system activities. Okay, mereka akan memastikan aktiviti-aktiviti berkaitan dengan sistem maklumat tu diintegrasi dan diatur dengan baik. Jadi ini ialah peringkat atas lah. Jadi mana-mana projek sistem, mana-mana projek sistem yang dicadangkan akan dilihat oleh steering committee supaya mereka boleh melihat dari segi projek sistem tersebut sesuai tak sesuai, apa prioriti hendak diberikan. Okey. Kemudian pihak yang kedua ialah project development team. Jadi ini ialah pasukan projek yang dibentuk khas untuk merancang dan melihat dan sebenarnya bertanggungjawab secara direct untuk menjalankan projek lah. Jadi biasanya project development team ni ialah dibina secara short term. Okey, maknanya sebelum projek bermula sehinggalah projek selesai beberapa lama, kemudian project development team ni akan dimansuhkan. Okey, dan biasa project development team ni akan melibatkan penyertaan daripada pelbagai orang wakil daripada pelbagai jabatan yang secara langsung terlibat dengan penggunaan sistem itu nanti. Kemudian programmer ni ialah orang yang akan membangunkan, terlibat secara direct untuk membangunkan dan menguji sistem. Mereka buat iaitu mereka buat codingnya. System analyst ni ialah orang yang bertanggungjawab untuk memahami apa dia keperluan pengguna dan membuat reka bentuk sistem. Jadi mungkin pada pandangan kita programmer dan system analyst ni tak ada beza, tapi sebenarnya dari segi peranan sistem dia adalah berbeza. Yang ini kalau dalam bahasa perumpamaan tadi juga kita kata bahawa system analyst ni seolah-olah arkitek dan programmer ni seolah dia punya engineer ataupun dia punya labor lah. Okey. Ini system analyst ni dia punya arkitek, dia yang memahami apa dia yang diperlukan dan dia mereka bentuk. Tetapi setelah sistem tu telah direka bentuk, bab untuk membina ni diserahkan kepada programmer. Seterusnya ialah management, pihak pengurusan. Jadi pengurusan ni ialah pengurusan dalam organisasi. Mereka terlibat antaranya mereka yang bertanggungjawab untuk mendapatkan pengguna untuk terlibat dengan proses, iaitu mereka lah yang akan memberi arahan ataupun memotivatkan, memberi motivasi kepada user untuk terlibat dengan pembangunan sistem. Mereka provide support for development project. Jadi mereka yang memberi keputusan lah dari segi prioriti, mana satu projek hendak diberi prioriti, berapa funding, berapa dana hendak disediakan untuk projek tertentu. Mereka pihak yang meluluskan projek lah kiranya, di pihak management. Dan mereka hendak lihat sama ada mana-mana projek itu memenuhi atau tidak keperluan strategi organisasi. Dan akhir sekali ialah pihak users, pengguna. Jadi pengguna akan terlibat dengan projek sebab mereka yang tahu dengan paling detail tentang apa yang mereka hendakkan daripada sistem.
Jadi mereka lah yang akan menyampaikan keperluan mereka kepada sistem analis. Mereka membantu dalam design, mereka bantu dalam testing. Jadi bila programmer bangunkan sistem semasa masih dalam pembinaan, mereka boleh minta untuk user untuk menguji sistem mereka setakat mana yang telah dibangunkan. Okey. Jadi ini antara secara ringkas antara pihak-pihak yang berperanan di dalam pembangunan sistem.